iaitu 3 siksaan ketika menemui ajal. Jadi makna orang yang meringan-ringankan solat, lebih apatah lagi lah kalau dia tak solat, dia akan menghadapi kesiksaan, menghadapi kesusahan di dunia, disusah ketika nak mati. Dia akan menghadapi 3 jenis. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik بأموالنا وأنفسنا يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih-kekasih Allah semua? Selamat Hari Raya Aidil Adha. Walaupun dah lepas, tapi ini baru berjumpa. Semua dah melakukan puasa sunat Hari Arafah. Ada yang puasa daripada awal Zulhijjah sampai 9. Ada, insya-Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima ibadat puasa kita di hari yang 10 awal Zulhijjah, merupakan hari-hari yang afdal, hari-hari yang sangat istimewa ya. Lebih daripada berjihad fisabilillah kata Rasulullah, kecuali dia keluar dengan kudanya, dengan panahnya, dengan senjatanya, dan dia tak balik dah. Segala-gala kelengkapan yang pergi tu pergi bersama dia, dia terus syahid. Itu lebih lah. Tapi kalau setakat pergi balik, maka orang yang beramal di awal 10 Zulhijjah ini sangat istimewa. Sebab hari ini hari orang lain semua makan, tapi kita sanggup menahan diri kerana kasihkan Allah, kerana mencari mendekatkan diri pada Allah. Dan pada hari ke-10 kita melakukan ibadat yang sangat istimewa, ya, berkorban ya. Sini berapa ekor sini? 20? Masya Allah, hebatnya orang Al-Falah. Hebat. Tempat saya nak masuk pun tak dapat, dah penuh dah. Berapa belah ekor saja. Itulah hebatnya ya. Tempat pengajian dia lebih semangat untuk nak melakukan ibadat pun lebih, dan semangat untuk bersusah payah nak menyelenggara pun lebih. Alhamdulillah, syukur hadirat sekalian berada di kawasan yang sangat istimewa ni. Saya pun tumpang sajalah. Daripada tempat lain pun tumpanglah keistimewaan Al-Falah ni ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan bi'ah salihah ni. Apa dia bi'ah salihah? Persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik yang mendorong kita untuk menjadi orang yang baik demi sehari demi sehari, insya-Allah. Jadi kita sampai ke muka surat 55. Hari ini 56 ya. Yang ke-55 tu yang kita berakhir dengan 6 siksaan di dunia akibat mencuaikan solat. Ya, itu kita dah baca dah itu. Jadi hari ini kita sambung muka surat seterusnya, iaitu 3 siksaan ketika menemui ajal. Jadi makna orang yang meringan-ringankan solat, lebih apatah lagi lah kalau dia tak solat, dia akan menghadapi kesiksaan, menghadapi kesusahan di dunia, disusah
ketika nak mati, dia akan menghadapi 3 jenis. Yang pertama, mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan hina ni kadang-kadang dia mati, ini yang berlaku di belakang rumah saya. Rumah saya di kampung, belakang rumah tu satu keluarga yang saya tak tahulah, mungkin tak solat, tapi nak tuduh tak berani. Tapi tak solat, anak-anak dia ramai, banyak lelaki, tapi semuanya tak menjadi. Salah seorangnya penagih dadah. Masa nak meninggal, dia tak dapat mencari dadah, dalam keadaan menderita, dan dia meninggal dalam keadaan berlumuran najis, sehingga keluarga sendiri tak mau uruskan jenazah dia. Kebetulan sepupu saya, dia ni guru Quran, dia belajar di sekolah agama, dan bila dewasa dia jadi guru Quran. Dia sanggup pergi menguruskan jenazah yang masa nak meninggal tu ramaknya terlalu teruk dia menanggung bagaimana azab nak dikeluarkan nafas, nak keluar nyawa tu, sehingga terkeluar najis. Najisnya pula hanya Allah yang tahu. Jadi itulah dikatakan meninggal yang salah satulah meninggal yang dalam keadaan yang hina. Yang setengah meninggal dia terjatuh di longkang sampai tak diketahui. Tapi kalau amalan dia baik, bagaimana dia meninggal pun kita akan lihat dia punya kesan dia. Baru ni Ustaz Syekh Zainal Asri lah, saya tengok dia punya video baru. Dia cerita Tok Bilal ke Tok Imam sebuah masjid yang berlaku di Kedah tu. Dengar tak? Iaitu dia salah seorang daripada yang hilang. Sampai berapa hari, 4-5 hari orang cari tak jumpa. Last kali jumpa duduk di bawah di bawah kayu-kayu yang dihanyutkan oleh banjir tu kan, datang di atas, dia duduk di bawah kayu-kayu tu, meninggal. Tapi dikatakan jenazah dia tak apa-apa, tak rosak. Sepatutnya kalau 4-5 hari tu dah busuk, dah ada benda-benda lain lah. Jenazah dia tak apa-apa, cantik. Inilah berkat orang yang berurusan dengan rumah Allah. Saya tak ingat dia sebut sama ada dia imam ataupun dia bilal, tapi dia berurusan di rumah Allah. Jadi maknanya kita tak dapat tahu bagaimana kita nak meninggal. Dia mungkinlah dia tengah buat kerja, tiba-tiba datang banjir, bawa dengan kayu balak dengan apa, bawa dengan dia sekali. Tetapi oleh kerana hidup dia tu berdamping dengan Allah, Allah selamatkan, mati syahid lah tu. Itu syahid akhirat. Mati tenggelam, mati terbakar, itu semua syahid akhirat. Itulah maknanya kalau hidup dia tu hidup mulia, hidup menjaga iman, menjaga ibadat, menjaga akhlak, insya-Allah dia husnul khatimah. Ni kalau mati depan keluarga pun, kalau hidup dalam keadaan yang tidak sempurna seperti Mas sebut tadi, hisap dadah. Kalau hisap dadah ni solat ke tak, wallahu alam. Mati hina. Sampai keluarga sendiri tak nak urus. Nasib baiklah dia berjiran dengan sepupu saya. Sepupu saya tu pun dah meninggal lah. Tapi dia satu orang yang sangat baik. Dia menjadi guru Quran dan dia menjadi tumpuan keluarga. Kalau raya semua pergi rumah dia, jadi penghubung silaturahim di antara ahli keluarga, dan dia pun dah meninggal. Itulah orang yang mencuaikan sembahyang, masa nak mati dia mati dalam keadaan yang hina. Satu. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Hanya Allah saja tahu bagaimana dia laparnya masa dia nak mati. Ini tak diberi gambaran. Yang diberi gambaran yang ketiga tu, mati dalam keadaan yang sangat dahaga, dan jika diberi minum seluruh air laut pun tidak mencukupi, tidak dapat menghilangkan dahaganya. Ini digambarkan. Kalau lapar tu mungkinlah diberi berapa pinggan makan pun tak mencukupi, tak dapat menghilangkan lapar. Kalau diberi minum sebanyak mana,
Kalau air laut ni berapa juta galen diberi minum begitu banyak pun dia tak akan menghilangkan dahaga. Saya kemarin duk main iPad tu terjumpa satu ceramah menceritakan tentang keajaiban ciptaan Allah di dasar laut. Di dasar laut ada satu profesor orang putih. Dia ni sangat daripada muda dia sampai tua dia suka mengkaji dasar laut. Dia jumpa macam-macam rupanya di dasar laut. Rupanya di dasar laut tu ada gula. Ada gula di bawah air masin tu. Ada gula sekira-kira cukup untuk nak beri makan penduduk seluruh dunia. Masya Allah, kita tak tahu. Di dasar laut ada air terjun. Air terjun yang lebih hebat daripada air terjun di atas muka bumi ni. Di dasar laut ada air tawar. Ada air tawar. Dan di laut tu sendiri ada air yang berbeza-beza. Dia punya rasa dia dan warna dia. Ini air sungai mengalir ke laut. Bila air sungai dia tak masin kan? Tapi kalau dia masuk ke laut dia tetap juga dengan rasa dia yang asal. Dia tak bercampur walaupun tidak ada dinding antara air sungai dengan air laut. Saya depan rumah saya dulu ada sungai yang asli. Setiap hari dia pasang, dia surut. Dia pasang, dia surut. Jadi bila dia surut, dia masuk ke laut. Bila pasang, dia masuk balik ke sungai. Dia masuk balik ke kampung-kampung. Bila bulan besar, air besar. Air besar tu dia masuk sampai ke rumah-rumah. Jadilah banjir sikit lah air sungai tu. Tapi ini kebesaran Allah. Walaupun air tu dah ulang alik ke sungai ke laut, tapi air sungai tetap macam tu juga. Tak adalah bila dia pasang dia memari air laut dia jadi masin, tak ada. Dan di laut tu sendiri ada yang paling masin, ada yang kurang masin. Kenapa Allah Ta'ala dia kaji? Kenapa Allah Ta'ala jadikan air laut tu masin? Kerana untuk menghilangkan segala kekotoran, kebusukan. Bayangkan kita ada ikan. Kita beli ikan, kita basuh-basuh, kita biar situ tak bergaram, apa jadi? Busuk ikan tu. Jadi kalau air laut tu tak masin, segala benda yang mati dalam laut tu akan busuk, akan seluruh dunia ni menjadi busuk. Jadi masinnya air laut tu adalah suatu nikmat untuk kita. Sehingga kita tidak tercium bau busuk. Pergi tepi laut pun tak busuk, mendapat udara yang bersih. Rasakan itu nikmat. Terbitnya matahari suatu nikmat. Kalau matahari tak terbit, pokok-pokok semua mati dan semua sekali kita tak ada makanan. Dan kita sendiri pun tak kena cahaya matahari, akhirnya dapat penyakit kan. Jadi maknanya kita kena peka terhadap nikmat Allah yang tidak terhingga, yang kita nikmati setiap detik umur kita. Sepatutnya setiap detik umur kita bersyukur di atas jutaan nikmat Allah yang sedang kita nikmati sekarang ini. Dan satu lagi, kita dijadikan orang yang cintakan ilmu. Kita tak tinggal sembahyang. Bahkan dari masa ke semasa kita berusaha untuk mempertingkatkan kita punya solat kita. Kalau dulu solat, kalau orang Kedah kata solat dogyang. Apa dogyang tu? Ngam-ngam aja. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tapi sekarang ni kita solat berhias. Kita hiasi dengan qabliyahnya, dengan ba'diyahnya. Dan Rasulullah memberi rangsangan pada kita, siapa yang buat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, dia terselamat daripada api neraka. Masya Allah. Allah ni maha pengasih. Kalau boleh semua makhluk dia ni, dia nak masukkan ke syurga. Tapi manusia pilih. Dia pilih untuk tak mau syurga. Sebab itu disebut dalam surah Asy-Syams. Kita baca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Dan di tengah tu wa nafsin wa ma sawwaha. Demi diri manusia, jiwa manusia, dan bagaimana Allah sempurnakan jiwa kita ni, diri kita ni. Bila Allah sempurnakan kejadian kita,
siap dengan badan yang sihat, siap dengan akal yang waras, siap dengan hati yang sihat, apa semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada hati tadi nak mengikut jalan yang fujur. Fujur ni jalan yang jahat, jalan yang sesat, ataupun nak ikut jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang betul. Allah bagi pilihan pada kita. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah mereka yang membersihkan hatinya daripada mengikut jalan-jalan yang sesat tadi, dan dia ikut jalan yang lurus. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang yang mengotorkan hatinya, mengotorkan jiwanya. Dan sampai akhir. Jadi maknanya Allah beri kita pilihan. Setelah Allah lengkapkan kejadian kita dengan badannya, dengan akalnya, dengan hatinya, dengan perasaannya, dan diberi pula, dihantar pula Nabi dan Rasul untuk menunjuk cara, memberi bimbingan, dan dihantar pula Al-Quran untuk kita baca dan segala isi kandungan. Semua ini adalah untuk membimbing kita untuk mengikut jalan yang lurus. Tapi kalau dia pilih untuk menolak jalan yang lurus, sebagaimana realiti hari ini, dikatakan penduduk dunia ni ada 7 bilion, hanya 2 bilion saja yang beriman, 5 bilion lagi tak beriman. Sama ada tak beriman kerana dia pilih sendiri, ataupun dia dilahirkan dalam keluarga yang tenggelam di dalam kegelapan dan tak nampak cahaya kebenaran. Jadi kita ni alhamdulillah, lebih-lebih lagi kita ni berapa kerat ni yang ada ni, tak penuh pun kursi yang disediakan. Jadi memanglah ini intan terpilih. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kita sekeping hati yang cintakan ilmu, cintakan kebenaran, dan kita berusaha dari semasa ke semasa untuk memperbaiki iman kita, ilmu kita, amal kita. Mudah-mudahan ini pertanda ahli syurga, insya Allah. Ya Allah. Itulah ya. Ini cerita pasal laut tadi. 1 jam lebih saya dengar, ya Allah. 1001 macam segala kehebatan dalam laut tu. Anak saya sekali dia sewa bot yang muat dalam 10 orang gitu, sewa pergi ke belah Johor tu. Dan salah satu tempat tu dia bawa ke tempat batu karang. Di bawah tu penuh batu karang, dan di kawasan itu penuh dengan ikan-ikan yang sangat cantik. Yang berwarna-warni, yang hijau, yang kuning, yang bercampur merah, yang putih, macam-macam. Agaknya ikan tu dia pandai. Dia duduk kawasan tu, nak turun ke kawasan tu kena pakai tu hak itik punya tu. Apa dia panggil? Kaki itik tu. Kalau tak pakai kaki itik tu habis luka kaki. Saya tak berani turun. Nak tempat biasa pun tak boleh, tempat tu lagi tak boleh lah. Tu je tengok dari atas je lah. Cantiknya, airnya jernih, boleh nampak ikan di bawah. Itu yang kita nampak di atas. Rupanya di dasar laut jauh lebih hebat lagi. Masya Allah. Dan orang-orang yang bekerja dalam laut ni, yang kuat iman, dia buat masjid di bawah laut. Dia buat masjid macam mana? Dia buat ni. Dia buat dengan macam tali lah. Dia buat kawasan tu dan ada mihrab untuk imam. Dia orang semayang berjamaah di bawah dasar laut. Masya Allah, inilah. Kalau sudah dipasak diri hati ini dengan iman, dalam di dasar laut pun dia semayang. Sebab itu Allah puji. Seorang penggembala duduk di tengah padang pasir seorang-seorang dia, bersama dengan kambing-kambing dia. Tapi bila sampai waktu dia azan, dia azan tu siapa dengar? Manusia tak ada, dia seorang. Tapi dia azan. Kerana itu waktu yang sepatutnya orang nak solat azan, dia azan. Maka kambing-kambing tu akan jadi saksi di akhirat besok. Segala batu bata tu akan jadi saksi, segala pasir-pasir akan jadi saksi di akhirat besok, di atas
suara-suara yang telah bergelombang pergi ke makhluk-makhluk Allah itu semua bangun jadi saksi. Masya Allah. Kita hari ni pun segala apa yang ada dalam dakwah ni semua menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Sekarang tidak ada niat lain kita kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah. Mudah-mudahan selamatlah kita daripada 3 perkara ini ketika nazak. Sebab itu Rasul ajar kita. Masa kita doa lepas sembahyang, kita doa minta dipermudahkan semasa sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, permudahkan kami untuk menghadapi sakaratul maut. Saya dengar seorang ustaz, dia bercerita tentang mati ni. Dia tanya jemaah. Dia kata, tuan-tuan suka tak mati? Siapa pun tak jawab. Siapa nak mati? Siapa pun tak jawab. Saya nak tanya, tuan-tuan nak mati, nak jumpa Allah dalam keadaan tuan-tuan segar, sihat, melakukan ibadat sempurna ke ketika terlantar, tak boleh nak buat apa? Baru jawab. Tentulah nak ketika kita segar, ketika kita buat ibadat sempurna, kita nak mati macam tu. Kalau begitu, kita kata berdoalah supaya kita dapat melakukan ibadat yang sempurna sampai ke akhir hayat kita. Jangan akhir hayatnya terlantar, tak tahu masuk waktu mana pun tak tahu. Semayang dah tak semayang lagi pun tak tahu. Kadang tak semayang lagi, kata semayang dah. Kadang dah semayang, kata tak lagi. Kadang orang bagi makan, kata tak bagi makan. Orang tak bagi, kata bagi. Jadi dia dah tak dapat berfikir dengan baik. Mau kan mati macam tu? Tak mau. Kau tu mintalah pada Allah supaya Allah membantu kita supaya kita dapat mati dalam keadaan segar, sihat, dalam keadaan ibadat yang sempurna. Tak maulah mati dalam keadaan meninggal solat entah berapa banyak, tak dapat melakukan berbagai ibadat, tak dapat baca Quran, tak dapat apa. Itulah. Ini yang dikatakan husnul khatimah, yang tak dapat kita nak tentukan. Kita mesti husnul khatimah, tak boleh. Hanyalah dengan keizinan Allah, dengan permohonan kita, insya-Allah. Kemudian dia kata 3 siksaan ketika dalam kubur. Ini diceritakan oleh baginda Rasulullah. Sebab orang yang dah masuk kubur tak keluar lah, tak dapat nak cerita. Tetapi ini yang dirumutkan oleh Habib An-Najjar. Kita baca dalam surah Yasin kan, diceritakan Habib An-Najjar bila 3 orang Rasul datang ke kampung dia di Antaqiyah. Antaqiyah tu di mana? Ada ustaz-ustaz cerita. Kita baca Yasin. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapalah saya ni tak beribadat, tak menyembah Allah yang mencipta saya, sedangkan saya tahu saya akan kembali pada Allah. Tu yang kita baca tu. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani. Jadi dia pergi bila penduduk kampung Antaqiyah tu di Turki. Bila penduduk kampung Antaqiyah tu degil, tak mau terima 2 orang Rasul dihantar oleh Allah pergi seru tolak. Allah hantar lagi Rasul yang ketiga pun tak mau terima. Habib An-Najjar ni terima ajaran tu. Itu yang dia merungut. Kenapalah aku wa ma dia la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian bila dengar macam tu, si jahat-jahat penyamun pula manusia yang degil ni pukul dia, katanya sampai keluar isi perut, dipukul dengan dahsyat, dia mati syahid lah. Bila dia mati syahid, dia minta pada Allah. Dia cerita selepas dia mati, Allah memuliakan dia, Allah menyambut kedatangan roh dia dengan kemuliaan yang begitu hebat. Dan dia merungut boleh bagaimana dia nak balik ke dunia, dia nak cerita balik kepada penduduk dunia bagaimana layanan Allah terhadap orang yang beriman dan orang yang mati syahid seperti dia. Itu sambung dalam surah Yasin tadi. Jadi sebab itu kalau nak tahu cerita ni, cuba balik baca start daripada wa ma liyala tu sampailah
cerita-cerita yang disambung oleh Allah tentang Habib An-Najjar. Bila Habib An-Najjar tak dapat balik ke dunia, Allah ceritakan kita. Sebab itu kita baca Yasin. Dalam Yasin itu menceritakan tentang seorang daripada hamba Allah yang mendapat kehormatan istimewa disebabkan dia beriman dan dia mempertahankan iman sehingga dia syahid, dan bila dia syahid dia telah disambut begitu hebat, dan roh orang yang mati syahid ni dia diletak di mana? Diletak dalam temolok burung-burung hijau yang sentiasa berada di taman syurga, memakan buah-buah syurga, dan dia bergayut di bawah arasy Allah. Jadi burung-burung ni makan buah syurga. Dia rasa betapa lazatnya buah-buah syurga. Hadirat sekalian makan. Pergi makan nasi Arab, pergi makan roti canai. Yang mana yang rasa lazat? Lidah rasa lazat ke? Ataupun roh yang ada pada lidah tu yang rasa lazat? Roh. Kalaulah roh tak ada, orang mati, buah roti canai pun dalam mulut dia, dia rasa apa? Bubuh gula, bubuh garam, bubuhlah sekilo garam pun dia tak rasa apa. Sebab bukan yang rasa lazat itu lidah, tetapi yang rasa lazat itu roh. Sebab itu orang yang mati syahid, dia rasa kelazatan makan buah-buah syurga tadi. Walaupun body dia tak ada, dia berbodikan burung-burung syurga. Masya Allah, yang bergayut-gayut tempat dia di sarang dia di bawah naungan arasy Allah. Doalah minta mati syahid. Ada tak saya sebut panduan yang diberi oleh Syekh Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, tentang bagaimana nak minta mati syahid? Ada tak saya pernah sebut? Ada? Tak ingat? Iaitu kita baca 4 ayat yang terakhir surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampai habis ayat yang terakhir. Baca selalu pagi dan petang. Kalau baca pagi, mati sebelum malam, insya-Allah syahid akhirat lah, bukan syahid dunia akhirat. Kalau baca malam, mati sebelum pagi, insya-Allah syahid akhirat. Balik kita tengok lau anzalna sampai ayat yang terakhir, 4 ayat, insya-Allah. Okey, 3 siksaan ketiga dalam kubur. Yang pertama, disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Kita tulang rusuk kita sekarang duduk macam ni. Kalau dah tepat tersempit, dia masuk selisih. Jadi maknanya disempitkan kubur tu sampai tulang rusuknya berselisih. Bayangkanlah macam mana azabnya orang yang tidak sembahyang berada di dalam kubur. Satu. Yang kedua, dinyalakan api di dalam kuburnya. Dia berbalik-balik di atas bara api siang dan malam. Allah, dahlah sempit, panas pula lagi. Berbalik-balik di atas bara api. Api bukan api dunia, api akhirat. Api akhirat 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Wal-a'yazubillah. Minta Tuhan jauhlah. Jangan adalah dalam keluarga kita orang yang tak solat. Wal-a'yazubillah. Yang ketiga, dibelit oleh ular. Asy-syuja'ul aqra. Dia diseksa oleh ular tersebut mengikut kadar dosanya meninggalkan solat. Jadi kalau dosanya meninggalkan solat berapa? Daripada umur 10 tahun kata. Kita anak kita umur 7 tahun kita kena start membimbing dia. Dengan penuh kasih sayang, lemah lembut bimbing dia. Ajak dia solat. Bila sampai umur 10 tahun tak solat, kita kena pukul. Kena pukul. Pukul sebagai pengajaran. Ini maknanya kita kena keras kita punya bimbingan untuk anak yang sudah 10 tahun tak mau solat. Janganlah kesian nak gerak anak solat. Bila kita kesian, kita selamatkan dia daripada api neraka. Itu kesian. Bukan kesian nak gerak dia bangun solat, takut dia tak selesa tidur. Nak tidur lepas tu solat dulu.
Jadi bila 10 tahun tak solat, pukul. Jadi sebab kalau sampai 20 tahun tu kita pukul, akhirnya dia pukul kita balik. Tangan dia dah lebih besar daripada tangan kita, tambah budak sekarang. Saya cucu saya, ya Allah, lebih besar daripada orang biasa, lebih tinggi. Saya ingat dia punya tinggi tu, ayah dia, bapa dia dah tinggi dah, dia lagi tinggi. Entah berapa meter tak tahulah. Entah kasan tu 2 meter ke apa. Tinggi ni, dekat nak sampai apa? Berdiri ni tinggi sungguh. Dia mari keturunan mana tak tahulah. Jadi bila dah itu belum SPM tu. Dia baru nak ambil tahun depan ambil SPM. Punya tinggi, dia akan tinggi lagi tu. Orang kata sampai umur 20 tahun kan, dia makin besar, makin apa semua. Jadi maknanya kalau dah besar, kita tak mampu dah nak mendidik dia, nak membentuk dia. Sebab itu dia mula dengan umur 7 tahun. Saya baru ni mengajar di sini TikTok ke apa, dia ambil cerita yang saya cerita tentang setan ikut rombongan tak semayang tu. Saya buka-buka aku bila tengok tu, tunjuk kat cucu umur 6 tahun. Dia tengok tu, dia pun tanya lagi, nak tanya. Datuk, dia panggil Tok kat saya. Tok, cerita apa ni? Cerita lah kat dia. Sampai sekarang ni, bila ingat yang tu, dia pergi semayang. Bila dia terlambat semayang, dia semayang seorang-seorang dia, dia kata, Tok, adik dah semayang. Jadi maknanya ada kesan. Daripada umur 7 tahun, macam mana boleh masuk TikTok tu? Tengok sini bagi kot. Masya Allah. Jadi dia ulang-ulang TikTok tu. Ulang-ulang tentang bila setan tu nak lari daripada rombongan yang tak semayang, takut turun bala terkena dengan dia sama. Aku sekali saja tak sujud. Itu pun sujud pada Adam. Yang kamu hari ni 5 kali tak sujud pada Allah. 5 kali daripada subuh sampai Isya. Jadi aku nak pergi tempat lain, tak mau duduk dengan kamu. Jadi dia dengar yang tu, dia pun teringat, terngiang-ngiang. Dia pun sampai waktu semayang. Kadang-kadang tak ambil wudu pun, kadang-kadang budak 6 tahun ambil wudu pun cara dia lah. Tapi mana kita latih daripada umur 7 tahun sampai 9 tahun dengan lemah lembut. Jangan berjemur, jangan boring. Tiap-tiap hari ajak dia. Dan biasakan dalam rumah sembahyang berjemaah. Jangan sembahyang masing-masing. Saya kalau tak ada orang, saya cari rumah sebelah. Kalau tak ada orang juga, apakah daya lah. Allah tahulah kita punya nawaitu. Kita nak berjemaah ya. Itu. Allahu Akbar. Kemudian 3 siksaan ketika bertemu Tuhannya. Jadi dia masuk dalam kubur, dia dapat 3 siksaan tadi. Yang ketiga tu dibelik ular. Ular tu Tuhan yang tahu. Ular tu ular dari neraka. Semua dalam alam barzah ni semuanya dari neraka. Sebab dia sudah mula masuk ke alam yang akhir, alam akhirat namanya ya. Jadi bagaimana dahsyatnya ular tu hanya Allah saja yang tahu. Kemudian 3 siksaan ketika bertemu Tuhannya. Yang pertama, apabila langit terbelah, maknanya hari kiamat, malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai besi sepanjang 70 hasta. Bayangkan rantai besi 70 hasta. Tak tahulah panjang mana, kita balik ukur tengoklah. Dia bukan 70 kaki. Kalau hasta ni, daripada siku sampai ke ujung jari ni, 70 hasta. Maka dibelanggu pada tengkoknya, kemudian rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya sambil malaikat itu menyeru, inilah balasan mereka yang mensia-siakan segala fardu Allah. Fardu Allah ni yang paling utama ialah salat lah ya? Termasuk ya fardu-fardu yang lain, misalnya zakat, haji, umrah, puasa dan sebagainya, menutup aurat, menjaga supaya jangan melakukan pendustaan. Ini semua fardu. Berbuat baik pada ibu bapa, ini semua fardu ya. Jadi orang yang mensia-siakan fardu Allah, kata Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhuma, jika satu halaqah, satu mata rantai ni dia nak sambung, dia buat mata. Sambung. Dia buat bulat-bulat tu, sambung. Itu baru jadi rantai ya. Jika satu halaqah, mata rantai itu, daripada rantai itu jatuh ke bumi, nescaya bumi itu menjadi hangus. Bayangkan besi yang disambung-sambung menjadi satu rantai 70 hasta. Kalau satu saja dia punya ring tu jatuh ke dunia, terbakar dunia ni. Bayangkan betapa panasnya besi rantai tadi yang dimasukkan daripada bawah ke atas sampai ke bawah, ikat sini, dibaling masuk dalam neraka dengan cara yang begitu menggerunkan ya. Allah. Sebab tu saya berpakat dengan kawan-kawan tentang sembahyang ni, kita cari sebanyak mungkin hadis-hadis, ayat-ayat yang menceritakan bagaimana keadaan yang dia akan hadapi apabila dia mencuaikan solat. Sebab itu kami bawa macam-macam hadis ni. Yang kedua, Allah tidak akan memandangnya, tidak disucikan, maknanya diampunkan dosanya. Jadi orang yang tak sembahyang ni, Allah tak pandang pada dia, kerana Allah sangat benci pada dia, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang tak sembahyang. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah. Allahu Akbar. Yang ketiga, baginya azab yang amat pedih. Itu maknanya secara umum dia menghadapi azab yang sangat pedih ya. Kemudian kita habislah cerita tentang siksaan orang yang tinggal sembahyang di dunia ketika nak mati, dan ketika berada dalam kubur, dan ketika di alam akhirat ya. Kemudian kita sambung lagi yang ke-39. Ya, 39 orang yang pertama dihitamkan mukanya pada hari kiamat ialah mereka yang meninggalkan solat. Sebab itu kita bila ambil wudu, masa basuh muka kita doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa yawma taswaddu wujuh. Baca ada doa tu. Itu dalam bahasa Arab. Kalau kita nak baca Melayu pun boleh. Masa basuh muka, ya Allah, putihkanlah mukaku pada hari, banyak muka-muka yang putih, banyak lagi muka yang hitam. Dia bangun dalam keadaan yang bersinar-sinar, andainya dia orang yang sentiasa basuh mukanya dengan air wudu. Sebab itu salah satu cara Rasulullah nak kenal, nak kenal dia punya umat yang soleh, yang solehah, ialah mukanya bersinar-sinar kerana berwudu. Berwudu ni pula kalau dia ada 3 kategori. Saya cerita dah kot. Kau cerita ke belum? Dah. Pertama, orang yang azan dia sudah berada di saf. Dia ambil wudu awal. Bila azan dilaungkan, dia sudah berada di saf untuk menunaikan solat jamaah. Ini dibangun dalam keadaan mukanya bercahaya seperti sinar matahari. Yang kedua, orang yang dengar saja azan terus tinggal segala kerja dia, terus dia ambil wudu. Ini mukanya bersinar seperti cahaya bulan purnama. Yang ketiga, orang yang dengar azan dia perhabis dulu kerja dia. Tu dah sudah semua, dah apa semua, barulah pergi ambil wudu. Tak tahulah berapa lama. Dia makin lambat dia berwudu, makin pudar. Apatah lagi lah kalau dah habis waktu baru nak ambil wudu, tak ada cahaya lah. Walaupun dia berwudu, tapi sangat sedikit, sangat pudar wajahnya. Jadi sebab itu kalau kita nak wajah kita terang benderang bercahaya, set handphone ni boleh set ni. Saya suruh budak-budak set, nak set tak reti. Nenek ni tak belajar pun tak masuk. Cucu ni pandai tu. Cucu saya sekali sampai barang dia order sendiri. Apa dia barang? Dia order bergigi elektrik. Bergigi pakai elektrik boleh charge.
Harganya berapa? 150. Ya Allah, budak ni umur 6 tahun tadi. Dia totek dia order. Bergigi elektrik. Ya Allah kata. 150 bergigi, hebatnya kata. Masya Allah. Itulah ya. Rantai itu sangat dahsyat, sangat panas. Dimasuk, bukan dia ikat kat luar. Dia masukkan ke dalam badan. Bayangkan macam mana dahsyatnya ya. Yang kedua, Allah tidak akan memandangnya dan tidak, yang kedua lah, yang mana tidak akan memaafkan dosanya ya. Yang ketiga, baginya azab yang sangat pedih. Dah baca dah. Yang 39, orang yang pertama dihitamkan mukanya ya. Maknanya muka yang hitam bila dia tidak berwuduk. Sebenarnya di dunia ni lagi, orang yang tak ambil wuduk ni muka dia sebam. Itu sebab. Sebam ni tak ada cahaya. Tak ada cahaya muka orang soleh ya. Itu yang ke-39. Yang ke-40, di dalam neraka ada satu gaung yang diberi nama lam-lam. Gaung maknanya dia bawa turun ke bawah. Terlalu dalam ke bawah. Di dalam neraka tu di bawah dah. Lam-lam ni lagi bawah. Lagi bawah. Benar. Berapa dalam neraka daripada tebing bumi tu? Iaitu sedalam seketul batu, digolekkan daripada tepi jurang neraka, memakan masa 40 tahun untuk sampai ke dasarnya. Lam-lam ni lagi jauh lagi. Entah berapa puluh tahun. Perjalanan seketul batu untuk sampai ke dasar lam-lam. Namanya lam-lam. Di dalamnya ada beberapa ekor ular sebesar tengkuk unta. Panjangnya sebulan perjalanan. Bayangkan. Anak-anak kita duk merentah desa, berjalan kaki. Berapa minit je. Boleh berapa jauh, berapa kilometer dia merentas. Bayangkan kalau sebulan perjalanan, saya ingat daripada Johor sampai Perlis boleh sampai. Kalau berjalan kaki pun. Itulah bagaimana panjangnya ular yang ada dalam gaung lam-lam tadi ya. Wa iyazbillah. Jadi ular itu mematuk orang yang meninggalkan solat, lalu menggelegaklah racunnya di dalam tubuh orang itu selama 70 tahun, kemudian hancur dagingnya. Jadi maknanya 70 tahun ni bukan tahun dunia. Satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau kita hidup 100 tahun pun di dunia ni, 1/1000. 1/1000 berapa persen? 0.1 ya. Ke 0. berapa? Cikgu matematik lah. Turun kira ya. Jadi itulah bagaimana dahsyatnya orang yang meninggalkan sembahyang ya. Jadi racun daripada ular tadi menghancurkan daging dia, dan setiap kali hancur Allah Ta'ala akan bagi daging yang baru, hancur lagi daging baru sehingga habis dosa dia meninggalkan solat. Begitulah beratnya hukuman yang dikenakan bagi orang yang sepatutnya menunaikan solat tetapi telah mencuaikannya, dan dengan tidak disedarinya dia telah merobohkan tiang agama yang sepatutnya didukung olehnya dan menyamakan tarafnya sama dengan orang kafir. Jadi itulah. Sekaligus bila dia tinggal solat, dia sudah merobohkan tiang agama dia. Tiang agama ni ialah as-salah imaduddin. Solat adalah tiang agama. Siapa yang faman aqamaha faqad aqam madin, siapa yang mendirikan solat artinya dia sudah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan solat, merosakkan solat, artinya dia telah merobohkan agama dia. Jadi maknanya orang tak beragama bila tak solat, dan dia telah menurunkan darjatnya sama dengan orang kafir yang tak solat. Ya, itu wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan ini. Sebaliknya, tergolong dalam kalangan orang yang melaksanakan solat fardu dan disempurnakan lagi dengan solat-solat sunat untuk menampung apa-apa kekurangan
dalam solat fardu tersebut. Berkaitan dengan ini Nabi SAW bersabda, ya, maknanya kita berdoa minta kita dimasukkan oleh Allah dalam kumpulan orang yang sangat menjaga solat, melakukan solat dengan sempurna. Dan bagaimana kita nak tampung andainya ada kekurangan dalam solat, kita lakukan solat sunat. Solat sunat ini akan menampung kekurangan solat fardu. Di sini baginda Rasulullah sebut, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla salatil fajri. Baginda bersabda, siapa yang salat pada setiap hari dan malam 12 rakaat. 12 rakaat ni ialah solat sunat. Solat sunat 12 rakaat selain daripada solat fardu 17 kan. Solat fardu 17 rakaat ya. Solat sunat kita buat 12 di samping solat fardu. Bunyalahu baitun fil jannah. Allah binakan untuk dia sebuah istana di syurga, sebuah rumah di syurga. Rumah di syurga ni wahai hadirat sekalian, untuk orang yang paling akhir masuk syurga. Mana dosa dia tu tak Tuhan yang tahu, diseksa dan neraka, dia merupakan insan terakhir masuk syurga. Tahu bersama mana rumah dia? Sebesar dunia ini 2 kali ganda. Sebesar dunia ini 2 kali ganda. Dia punya rumah untuk orang yang macam tu. Kalau orang yang baik, tak tahulah, Tuhan sajalah yang tahu. Untuk dapat ini, buatlah 12 rakaat setiap hari salat sunat. 12 tu dia tak arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia 2 muakkad, 2 ghair muakkad. Kita boleh buat 4 rakaat, 1 salam boleh. Kalau buat 2 salam tu baguslah. Tapi kalau tak berapa rajin, buatlah 4 rakaat terus, tahiyat akhir 1 salam saja. Wa rak'atain ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Tapi ada pula orang buat 4 juga lepas zuhur, untuk menyelamatkan diri daripada api neraka. 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur ya. Di sini dia nak 2 saja, sebelum 4, selepas 2. Wa rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Berapa dah? 4 campur 2 jadi 6, campur 2 lagi jadi 8. Wa rak'atain ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Ada pula yang menganjurkan buat juga 4 rakaat lepas isya. Tapi kalau tak buat 4 pun, buat 2 pun dah cukup ya. Dan 2 rakaat sebelum solat fajar, sebelum solat subuh. 2 rakaat sebelum subuh ni, kata Rasulullah, kalau boleh kamu sibuk nak pergi perang sekalipun, jangan tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Sangat-sangat istimewa ya. Jadi kita bilang semua jadi 12 lah ya. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur 6, 2 rakaat lepas maghrib 8, 2 rakaat selepas isya 10, 2 rakaat sebelum subuh 12. Jadi siapa salat 12 rakaat, Allah bina untuknya istana ataupun rumah di syurga. Adapun yang dimaksudkan dengan 12 rakaat ialah, itu tak payah baca lah, dah disebut tadi. Dalam sepatah hadis riwayat Bukhari, ini hadis yang sangat kuat, yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa salat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat lagi sesudahnya, nescaya Allah mengharamkannya dari api neraka. Inilah yang saya sebut tadi. Inilah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Boleh buat 4 rakaat terus 1 salam sebelum zuhur, 4 rakaat terus 1 salam lepas zuhur pun tak apa, boleh. Satu hadis ada menyebut bahawa
Satu hadis ada menyebut bahawa 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada di dalamnya. Dunia ni masuk semua lah. Semua kereta dalam dunia, semua kapal terbang dalam dunia, semua emas dalam dunia, lebih lagi nilainya daripada dunia dengan segala isinya 2 rakaat sebelum subuh. Sebab itulah Rasulullah kata, sibuk nak pergi perang sekalipun, jangan tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sibuk nak buat sarapan pagi, saya sibuk nak buat sarapan, tak sempat 2 rakaat sebelum subuh, di manalah kita punya kekuatan iman kita, ya. Terjemahannya dah terjemah, ya. Ma min abdin yusalli fi baitil muslim bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wa wajabat lahul jannah bila hisab. Tiada seorang hamba Allah yang solat di dalam rumahnya dalam keadaan bergelap, dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, melainkan wajib baginya masuk syurga tanpa hisab. Sebab itu orang-orang buat qiyamul lail ni, dia pasang lampu tak berapa terang dah. Rupanya ada hadis. Dia kata dia semayang dalam keadaan yang gelap-gelap sikit-sikit. Ya. Ini termasuklah semayang 2 rakaat sebelum subuh, ataupun kita semayang tahajud, semayang malam, semayang qada di waktu malam, semayang sunat-sunat apapun, kita buat di waktu malam tu dalam keadaan yang tak berapa terang, ya. Bukanlah tak boleh pasang lampu terang, boleh, tapi zaman dulu, ya, dia pakai pelita, pakai tak tahulah macam mana zaman Rasulullah tu, dalam keadaan yang zaman Rasulullah waktu malam tidak ada sebuah rumah pun yang tak cerah. Maknanya penduduk Madinah bila menerima Islam, hidup bersama dengan Rasulullah, iman mereka sangat kuat, semua sekali. Pergilah berjalan di sekitar Madinah tu, tidak ada satu rumah yang terus gelap. Mesti ada di dalam keluarga tu yang bangun solat. Sama ada orang ni bergile-gile ke, ataupun pakat buat ramai-ramai ke, tapi ada yang melakukan solat malam. Itulah hebatnya, ya, bagaimana kekuatan iman di zaman Rasulullah SAW. Sebab itu bila baginda wafat, dikatakan 2/3 ke 1/3 ke penduduk Madinah, sahabat-sahabat Rasul keluar seluruh dunia pergi menyampaikan Islam, termasuklah yang datang ke Nusantara, datang Nusantara, sehingga kita dapat menerima Islam daripada ajaran yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka, kalau kita sekarang ni ambil tiket pergi dah, dia pergi ke tempat tu dan dia tak ada cadang nak balik, dia meninggal di tempat yang dia berdakwah tu. Masya Allah, itulah hebatnya sahabat. Sebab itulah Allah turunkan Islam ni di tempat manusia yang begitu kuat, dia punya azam kuat, dia punya iman, sanggup berjihad, sanggup berkorban untuk menyampaikan Islam. Sebab itu Allah beri pujian kepada orang Muhajirin. Mereka berhijrah, meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, yang ada meninggalkan kaum keluarga. Satu saja, pergi sebatang kara, sehelai sepinggang, kerana mempertahankan iman yang digugat oleh penduduk-penduduk musyrikin di Mekah. Tak boleh nak semayang, tak boleh nak buat ibadat di Mekah, ikut Rasulullah pergi ke Madinah. Bukannya sikit. Sebab itu pada masa Rasulullah bermimpi untuk balik ke Mekah nak buat ibadat umrah, 70,000 ikut Rasulullah. 70,000 ikut Rasulullah balik ke Mekah, rindu kampung halaman setelah bertahun-tahun tinggal. Jadi sebab itu balik. Tapi bila sampai ke Hudaybiyah, disekat oleh Quraisy, tak boleh masuk. Allah naik angin masing-masing. Rasulullah suruh mereka bertahallul kerana tak boleh buat umrah. Seorang pun tak mau buat, tak mau tahallul. Akhirnya dinasihat oleh Sayyidatuna Habibah. Pada masa tu giliran Sayyidatuna Habibah menemani Rasulullah untuk datang buat umrah di Mekah. Maka
isteri yang salihah, yang berilmu ni nasihat Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata dia, tuan buat dululah. Sahabat, bayangkan dia orang naik unta daripada Madinah sampai Hudaybiyah, dia nampak dah Mekah ni, nampak dah bangunan di Mekah ni, tiba-tiba tak bagi masuk. Katanya berapa lama, dekat berminggu-minggu dalam perjalanan padang pasir tu. Jadi masing-masing sampai Sayyidina Umar sendiri, dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, bukankah ajaran Rasulullah ni ajaran yang benar? Kenapa kita dihalang? Kita tak boleh melawan. Sayyidina Umar ni jenis keras. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah buat keputusan ni bukan kehendak dia. Ini adalah atas arahan Allah. Rupanya Allah nak bagi suatu kemenangan yang lagi hebat bila dia orang datang ke depan. Itu yang turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah, akan berlaku pembukaan Mekah. Maksudnya Mekah akan tunduk, akan surrender di bawah pemerintahan Rasulullah SAW pada tahun berikutnya. Bukan senang nak tundukkan kafir Quraisy. Sampai yadkhuluna fi dinillah afwaja, pada masa tu semua pakai berbondong-bondong datang pada Rasulullah untuk memeluk Islam. Kita ni satu orang nak minta masuk Islam, jasa kita pun payah. Kita berjiran dengan Chong. Berjiran dengan Chong. Mampukah kita nak berdakwah seorang ni nak masuk Islam? Mampu tak? Tak mampu kalau Allah tak buka hati dia. Tapi Allah buka hati orang kafir Quraisy yang keras kepala selama ni, yang menyiksa orang yang beriman, berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun hadapannya. Inilah hikmahnya. Allah nak ajar supaya kita bersabar. Orang yang bersabar sajalah akan mendapat kemenangan. Dalam surah Fussilat, dalam surah Fussilat Allah menyatakan wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, kata Allah. Bila kita balas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan, orang buat naya kita balas kebaikan pada dia. Dia baling pada kita racun, kita bagi pada dia penawar. Itulah contohnya. Dia maki kita senyum aja. Kita jangan lawan maki dia. Jadi tidak samalah kebaikan itu dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Orang yang melakukan ini, dia tidak akan menerima hasil daripada perbuatan itu apabila dia dapat bersabar dan apabila dia dianugerahkan dengan ganjaran yang istimewa. Ganjaran sangat istimewa apabila dia bersabar membalas keburukan dengan kebaikan. Dan orang yang sabar dan dua perkara. Orang yang sabar membalaskan keburukan dan kebaikan tu, pertama dia mendapat ganjaran, dan yang kedua dia mendapat kemenangan yang istimewa. Jadi sebab itu apa cerita tu tadi ya? Apa sebabnya tiba-tiba pergi ke situ? dah terlupa punca dah. Jadi nak cerita apa, kita kena pukul berapa dah ni? 11.10, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi kita dah lajak 10 minit dah ni. Jadi itulah kita sampai ke muka surat 58, iaitu Rasulullah memberi rangsangan supaya kita bersolat malam. Sama ada solat sebelum subuh ataupun solat dan bersolat tahajud dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan segala apa yang dianjurkan di dalam buku ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa
azab. Minta maaf lah, tak tengok jam. Terlajak sikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما لا يزول. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala ilmu yang dapat pada hari ini berilah keberkatannya, berilah kepada kami pancaran ilmu ini, keberkatan hidup kami. Semoga kami dapat menjalani hidup di atas suluhan cahaya Engkau ya Allah. Semoga kami dapat bertemu dengan Engkau dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkanlah kami ya Allah dalam senarai mereka-mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.